Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harapkan murid-murid semua masih bersemangat untuk meneruskan PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam unit 15 dengan tajuk yang baharu iaitu bersopan santun dan bantu-membantu. Hari ini kita akan cuba membincangkan dua tajuk iaitu yang pertama ayat penyata di halaman 93 dan juga yang kedua ayat tanya di halaman 94. Sekiranya semua murid telah bersedia, mari kita pelajari tajuk yang pertama iaitu bersopan santun. Objektif pembelajaran bagi tajuk ini ialah di akhir pembelajaran murid dapat membina ayat penyata berdasarkan bahan. Sebelum kita mula buka buku teks, mari kita pelajari dahulu apakah itu ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau memberi keterangan. Contohnya, ayah sedang berehat di ruang tamu. Kita ingin menceritakan tentang perihal ayah yang sedang berehat di ruang tamu. Jadi, kita akan menggunakan ayat penyata. Baiklah murid-murid, begitulah penerangan mengenai ayat penyata. Sekarang mari kita buka buku teks halaman 93 dan kita akan lakukan aktiviti yang terdapat di halaman ini. Sekarang mari kita lihat aktiviti kita yang pertama iaitu membina ayat penyata yang betul berdasarkan bahan. Di halaman ini terdapat gambar dan juga keterangan mengenai amalan yang sopan yang boleh dilakukan oleh murid-murid. Antara amalan sopan tersebut ialah duduk bersila, menutup hidung dan mulut, menutup mulut, sila beratur dan berjabat tangan. Semua keterangan dan juga ayat yang kita akan baca merupakan ayat penyata kerana ia menerangkan tentang sesuatu perkara. Baiklah, contohnya mari kita lihat gambar yang pertama. Duduk bersila. Jagu duduk bersila dengan sopannya. Yang kedua, menutup hidung dan mulut. Ayat penyatanya ialah Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Yang ketiga, menutup mulut. Ayat penyatanya ialah Amin menutup mulut semasa menguap. Kita telah pun membina kesemua ayat penyata. Tugas murid-murid yang seterusnya adalah untuk membina ayat penyata bagi gambar yang keempat dan kelima. Dengan merujuk kepada gambar, kita dapat ketahui bahawa amalan yang sopan bagi gambar yang keempat ialah sila beratur. Suasananya adalah suasana di kantin sekolah. Jadi ayat yang boleh kita bina ialah jagu beratur sewaktu membeli makanan di kantin. Yang terakhir ialah gambar yang kelima. Amalan yang sopan bagi gambar yang kelima ialah berjabat tangan. Kita akan membina ayat penyata untuk menerangkan mengenai amalan berjabat tangan. Jadi ayatnya adalah Jagu dan Amin berjabat tangan apabila bertemu. Bagaimana murid-murid? Mudah kan? Jangan risau, sekiranya murid-murid melakukan latihan dan banyakkan membaca, murid-murid akan dapat menguasai ayat penyata. Baiklah, tajuk kedua kita hari ini ialah bantu-membantu. Murid-murid sudah bersedia untuk cabaran yang seterusnya? Jika sudah, mari bersama-sama dengan cikgu. Di dalam tajuk ini, kita akan pelajari satu lagi tata bahasa iaitu ayat tanya. Ingatkah lagi murid-murid pada ayat tanya? Seandainya ada murid yang sudah lupa, mari ikuti cikgu dan kita akan ulangkan bersama-sama. Sebelum kita mula, mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat membina ayat tanya berdasarkan bahan. Jom kita lakukan sedikit ulang kaji. Kita telah pun pelajari mengenai kata tanya dalam unit 11 kita selamat di sini. Jadi murid-murid bolehlah menonton semula video ini sebagai ulangan dan ulang kaji. Untuk kelas kita pada hari ini, kita akan imbas semula apakah itu kata tanya dan ayat tanya. Kita mulakan dengan kata tanya. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan atau menyoalkan sesuatu. Contohnya, apa, siapa, mana dan bila. Kita lihat pula apakah itu ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang kita gunakan
untuk bertanya atau menyoal. Ia dimulakan dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, apakah nama pondok ini? Apa adalah kata tanya? Dan ayat ini diakhiri dengan tanda tanya. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami penerangan ini. Jadi sekarang mari kita buka buku teks halaman 94. Tajuk Bantu Membantu. Murid-murid dikehendaki untuk membina ayat tanya berdasarkan bahan. Berikut merupakan perbualan di antara Jagu dan juga ayahnya. Di dalam perbualan ini ada disediakan ruangan untuk murid-murid membina ayat tanya. Kita akan cuba membina ayat tanya dan cikgu akan bantu kamu. Kita akan membina ayat tanya berdasarkan gambar satu persatu. Kita akan mulakan dengan gambar yang pertama. Mari kita baca perbualan Jagu dan juga ayah. Ayah, barang-barang ini untuk siapa? Barang-barang ini untuk mangsa kebakaran. Di manakah? Baik, untuk menjawab soalan ini, kita lihat kepada jawapan ayah. Kebakaran itu berlaku di kampung aman. Jadi soalan Jagu ialah, di manakah kebakaran itu berlaku? Bagus murid-murid. Sebagai ulang kaji, mana kita gunakan untuk menanyakan tentang tempat? Bagaimana murid-murid? Boleh kan? Sekarang kita pergi kepada gambar yang kedua. Seterusnya, Jagu menanyakan lagi kepada ayahnya. Bilakah? Baik, jawapan ayah, kebakaran itu berlaku semalam. Jadi soalan yang telah ditanya oleh Jagu ialah, bilakah kebakaran itu berlaku? Bagus murid-murid. Ingat, bila kita gunakan untuk menanyakan tentang masa dan juga waktu. Untuk perbualan yang terakhir, murid-murid perlu memikirkan apakah soalan yang ditanya oleh Jagu berdasarkan kepada jawapan ayah. Baiklah, jawapan ayah. Ayah akan ke sana dengan Pakcik Musa. Untuk membantu murid-murid, kita akan menggunakan kata tanya siapa kerana kita akan bertanyakan tentang individu atau nama seseorang. Soalan Jagu ialah, ayah ke sana dengan siapa? Wah, nampaknya murid-murid semua sudah semakin mahir. Tahniah kerana telah berjaya membina ayat tanya dengan betul. Baiklah murid-murid, kita telah pun belajar tentang dua tajuk hari ini. Jadi sebagai ulang kaji, mari kita lihat ayat penyata dan ayat tanya. Ayat penyata ialah ayat yang kita gunakan untuk menyatakan sesuatu atau memberi keterangan. Manakala ayat tanya, kita gunakan untuk bertanya dan menyoal. Sebagai rumusan, kita telah pun berjaya membina ayat penyata dan juga ayat tanya. Sehingga kita bertemu di kelas yang seterusnya, ingat teruskanlah mengulang kaji.